แฟนเพจสวทปัตตานีกรมประชาสัมพันธ์วิทยุออนไลน์ radio.prd.go.th/ ปัตตานีกลุ่มไลน์ปัตตานีเดอะเรดิโอและแอปพลิเคชันสวทปัตตานีสวทปัตตานีสถานีวิทยุที่สุดของข่าวสารเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคมปัตตานีชนแก้วดื่มไม่พักเลยนะครับแล้วจะกลับกันยังไงพี่ประมวลเมาไม่ขับกลับแท็กซี่พี่ประวัติเมาไม่ขับแฟนมารับพี่ประหยัดเมาไม่ขับขอหลับตรงนี้ดื่มน้อยดื่มมากดื่มแค่ไหนก็ไม่ปลอดภัยคิดจะดื่มอย่าลืมนึกถึงตอนจะกลับทุกครั้งที่มีกรณีเมาแล้วขับเกิดอุบัติเหตุนับครั้งไม่ถ้วนไม่ตายก็เจ็บหนักให้เป็นสงกรานต์ดีอีกปีเมาไม่ขับรักษามาตรการกาดไม่ตกสงกรานต์สุขใจขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิดทิศทางการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลตามนโยบายหลัก 12 ด้านและเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ 12 เรื่องแก้ไขปัญหาการดำรงชีวิตประชาชนปรับปรุงระบบสวัสดิการมาตรการเศรษฐกิจช่วยเหลือเกษตรกรยกระดับศักยภาพแรงงานวางรากฐานเศรษฐกิจเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 แก้ไขปัญหาการทุจริตแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขชายแดนใต้พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนมาตรการรองรับภัยแล้งอุทกภัยสนับสนุนการศึกษารับฟังความคิดเห็นเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญ 12 เรื่องเร่งด่วนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเพื่อบรรเทาปัญหาและลดผลกระทบกับประชาชนและระบบเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันสวทปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์คลื่นเสียงแห่งความสุขที่คุณเลือกได้ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี FM 101 เมกะเฮิรตซ์และ AM 1296 กิโลเฮิรตซ์ค่ะจากนี้ไปติดตามรับฟังรายการแสงธรรมค่ะBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang pendengar kaum muslimin, kaum muslimat,
kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, selamat petang, salam bahagia, salam sejahtera. Saya ucapkan kepada sinar pendengar sekalian yang sudi mengikuti ruangan kami ataupun siaran kami pada petang ini. Alhamdulillah, pada petang ini kita dapat bertemu kembali di dalam siaran Suara An-Nur menerusi stesen radio Sawata Fatani Gulama FM 11 MHz. Jadi kita mulai jam pukul 5 dan 10 minit ataupun pukul 5, 15 minit lebih kurang. Sehingga jam pukul 6 petang, insyaAllah lah sedang pendengar kaum muslimin, kaum muslimat, kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian dapat mengikuti ruangan ini yang berbentuk muzakarah agama, atau boleh juga dikatakan ruangan berbincang agama ataupun muzakarah agama. Jadi berbagai tajuk di sini kita akan bicarakan berbagai maudhu. Kita akan bincangkan tentang hal-hal kehidupan kita, ilmu agama. Macam manakah kita nak menjalani kehidupan kita ni supaya betul dengan apa yang ditunjuk ajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat menurut jalan-jalan yang dibuat ataupun yang dicontohi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kehidupan kita ni mudah-mudahan akan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah wa syukurillah, sama-samalah kita mengucap syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat beri peluang lagi kepada kami dan juga kaum ibu, kaum bapa yang berada di rumah dapat kita bernyawa lagi. Sehingga kita sapa kepada hari ini, insya-Allah kita sudah sapa lah di awal bulan Sya'ban, iaitu hari ini katakan 1 Sya'ban. Jadi tak berapa lama lah, sebulan lagi insya-Allah kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Oleh itu kaum muslimin, kaum muslimat, kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian, marilah sama-sama kita banyakkanlah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala bagi peluang kepada kita lagi, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih lagi melanjutkan usia kita, memanjangkan umur kita, sehingga kita dapat melangsungkan lagi, dapat kita tunaikan lagi tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, iaitu kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala patutlah kita ni kena bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita lakukanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala kita lakukan, dan kita jauhilah, kita tinggal apa yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita melahirkan kita semua ni sebagai insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian, pada petang berbahagia ini diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu di sini. Walaupun kita tidak cara berdirect, tapi kita bertemu di sini melalui udara. Untuk kita sama-sama kita dapat berbincang bersama, dapat kita buat muzakarah, dapat mengingati sama kita dalam ruangan siaran Suara An-Nur. Jadi menerusi stesen radio Sawata Fatani Gulama FM 11 MHz. Maka alhamdulillah kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian yang sedang mengikuti ruangan kami, iaitu dalam ruangan siaran Suara An-Nur menerusi stesen radio Sawata Fatani Gulama FM 11 MHz. Maka alhamdulillah kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian, boleh kita ikuti ruangan ini pada waktu petang pagi ni, keadaannya setelah kita balik daripada kerja, kita duduk rumah saja. Kita duduk rumah saja, lalu itulah kita ambil lah masa yang luar itu agak katanya menjadi faedah kepada kita. Kita ikutilah, kita bukalah radio hak mana yang ada mengajar agama, kita bukalah, khususnya dalam ruangan ataupun dalam siaran
suara An-Nur Ining, iaitu 11 MHz, kita pulah lah. Ataupun di mana-mana saja yang ada mengajar agama, dan kita boleh ikuti, boleh kita dengar sebelah petang ini, khususnya kepada kaum ibu yang sedang biasanya berada di dapur sedang masak dan makan ni. Oleh itu kaum ibu kita ambil lah masa peluang ini, dan bila-bila kita duk masak untuk beri faedah kepada kita, kita bukalah stesen radio yang ada mengajar agama, khususnya iaitu ruangan kami ini, ruangan siaran suara An-Nur ini. Maka alhamdulillah wa syukurillah, mudah-mudahan apa saja kaum ibu, kaum bapa, kaum muslimin, kaum muslimat yang sedang mengikuti ruangan ini, mudah-mudahan kita dapat menjadi faedah lah kepada kita semua. Semoga menjadi pedoman lah bagi kita. Kita ambil lah apa yang saja yang menjadi manfaat bagi kita, untuk menjadi pedoman bagi kita, untuk mencontohi teladan kepada saudara kita, dan hak mana kita hak tahu dah tu, kita ambil lah dan kita sapakanlah kepada saudara-saudara kita, kepada anak kita, kepada kaum kerabat kita. Mudah-mudahan menjadi manfaat bersama, insya-Allah. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, hari ini seperti biasalah, saya Ahmad Syukri Abdi Abdul Rahman sebagai pembawa acara, dan pada hari ini seperti biasalah, saya datang bersama dengan kawan saya, iaitu Ustaz Muhammad Zaki bin Haji Yusof sebagai pengisi acara kepada kita pada petang ini. InsyaAllah lah, pada petang ini beliau akan berbincang dengan kita ni dalam masalah yang berkenaan dengan pengajaran lah. Boleh dikatakan pengajaran yang kita boleh ambil daripada kisah benar, iaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj. Apakah dikatakan pengajaran, contoh teladan daripada kisah Isra' dan Mi'raj boleh kita buat jadi pengajaran, menjadi pedoman bagi kita. InsyaAllah lah, sila pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati sekalian, kita sama-sama akan dengar daripada ustaz kita. Dan setelah kita mengetahui tentang waktu salat untuk hari ini, insyaAllah. Kaum muslimin, kaum muslimat, kaum ibu, kaum bapa yang saya hormati sekalian, alhamdulillah hari ini supaya tidak melewatkan masa, saya akan bagi tahu tentang waktu salat untuk hari ini dan seterusnya. Hari ini sedang dengar kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati sekalian. Hari ini tanggal 1 bulan Sya'ban tahun 1442 Hijrah. Jadi bersama dengan tanggal 15 Minakum tahun 2564 Buziyah. Jadi waktu maghrib pada petang ini iaitu pukul 28 minit, Isya pukul 7.36 minit, Imsak pukul 4.56 minit, waktu subuh iaitu pukul 5.06 minit, Syuruk pukul 24 minit, Zuhur pukul 12.25 minit, manakala waktu asar iaitu pukul 3.41 minit. Jadi hisapan waktu ini untuk wilayah Fatani mengikut jam kerajaan dikurangkan 2 minit di Bang Nara, 3 minit di Sungai Golak, ditambah 2 minit di Jalan Hadjai, Songkla, dan 1 minit di Jenak. Begitulah sidang pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati sekalian mengenai waktu salat bagi kawasan Fatani dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi mudah-mudahan apa saja tentang maklumat jadual waktu salat pada petang ini untuk kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum ibu, kaum bapa, sebagai pedoman kepada kita tentang waktu salat pada hari ini. Mudah-mudahan kita tahu dah, kita dapat ketahui dah tentang masanya, masa salat setiap waktu, 5 waktu. InsyaAllah kita sama-sama lah kita pakat jaga bersama, kita awasilah tentang waktu sembahyang, kita laksanakanlah salat kita setiap waktu, biar di awal waktu. Jangan sekali kita mentakhirkan masa semaya kita tu
sehingga nak masuk waktu yang kedua ataupun habis waktu yang pertama masuk waktu yang kedua. Mudah-mudahan kita pakat jagalah solat kita biar sempurna. InsyaAllah kalau kita dapat jaga solat kita dengan sempurna, insyaAllah solat kita tu mudah-mudahan menjadi pagar bagi kita daripada melakukan maksiat, melakukan perkara fahsyah dan perkara-perkara keji, dan akhirnya solat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Ya, sidang pendengar kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, sebagaimana saya memperkatakan tadi bahawa pada hari ini insya-Allah Ustaz akan bagi tahu tentang pengajaran gapo, apakah yang kita boleh ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Mudah-mudahan kisah Isra' dan Mi'raj ini bukanlah kisah yang biasanya kita dengar begitu lalu saja, dengan tidak ada apa pengajaran. Mungkin boleh kita ubahkan sikap kita. Yang mana dulu ni kita dengar saja. Dengar saja kisah ni orang duduk mengajar. Mungkin banyaklah kita dengar kisah ni di masjid, ada yang mengajar tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Tapi satu lagi, apabila kita dengar dah, apakah boleh kita buat pedoman bagi kita ataupun boleh kita ambil pengajaran daripada Isra' dan Mi'raj. Kita faham secara manakah? Sekadar kita dengar cerita saja, kita tidak ada perasaan dalam hati kita, perasaan sedar ke? Kita kena ada perasaan sedar apabila kita dengar ni merupakan cerita benar. Bukan kata cerita dongeng dak. Cerita kisah ni disebut dalam Al-Quran yang berlaku sungguh ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah lah kita akan sama-sama dan mengikuti daripada ustaz kita ni pada petang ini tentang kisah Isra' dan Mi'raj. Mungkin kita tahu belaka dah gapo dia Isra', gapo dia Mi'raj. Dan juga cumanya kita nak tahu jugalah pengajaran yang boleh kita ambil ni sebab gapo berlakunya Isra'. Hikmat dia ni. Kita kena tahu punca di situ lagi. Kenapa ke Allah Subhanahu wa taala berlakunya kisah ataupun peristiwa Isra' dan Mi'raj ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gapo dia cuk pasung matlamat Allah Subhanahu wa taala ni berlakunya kisah ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, semua ada hikmatnya. Kalau tidak ada hikmat, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikanlah malaikat ada hikmatnya. Walaupun kita rasanya sesuatu berlaku, walaupun satu kita nampaknya halus saja. Tapi mungkin hak halus itu mungkin ada hikmatnya. Mungkin katanya semut. Gapo berbeza dengan semut? Mungkin kita tak tahu rahsia dia. Tapi Allah dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan sesuatu ada hikmatnya. Oleh itu, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati sekalian, yang boleh kita ambil daripada kisah Isra' dan Mi'raj memanglah peristiwa ini kita kena yakin dan kita beriman bahawa peristiwa ini berlaku sungguh. Kita kena yakin dan kita kena beriman bahawa peristiwa ini berlaku sungguh ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaAllah lah untuk panjang lebar lagi ni, insyaAllah kita akan sama mendengar daripada ustaz kita. Oleh itu saya tidak panjang lebar untuk kita nak sama-sama kita merenungkan diri kita di sambil kita dengar tentang pengajaran daripada kita ambil peristiwa Isra' dan Mi'raj. Oleh kerana banyak what boleh kita ambil daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, gambar-gambar yang Allah Ta'ala winapok dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyaklah berkenaan dengan azabnya, berkenaan dengan nikmatnya syurga. Di dalam itu ada berlaku di neraka pun ada, di syurga pun ada juga. Melalui itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beri gambaran pula kepada kita. Untuk memberi kesedaran kepada kita, untuk yakin kepada kita semua insya-Allah. Oleh itu saya tidak menawarkan masa, akan menjemput Ustaz Muhammad Zaki bin Yusuf untuk beri keterangan lebih lanjut lagi tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj dan pengajarannya. Oleh itu dengan segala hormatnya dipersilakan.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala dapat boleh kita bertemu kembali melalui udara di petang hari yang berbahagia ini. Maka sebagaimana kita maklum bahawasanya kita seorang manusia mau hidup berjaya dunia dan juga di akhirat. Nak kesenangan semasa kita hidup di atas dunia, dan kita nak kesenangan selepas daripada kita kembali kepada Allah, iaitu negeri akhirat nanti. Maka kita ada di dalam majlis mengingati di antara satu sama lain untuk nak mengingati utama sekalinya diri saya sendiri dan kepada kaum ibu dan kaum bapa yang hendak mengikuti di petang hari yang berbahagia ini. Oleh itu, sebagaimana pada bulan lepas tak apa, kemarin dulu baru hari ni 41 lah. Lalu tu kita seorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap masjid boleh dikatakan pakak panggil tok guru, panggil ustaz, mari kecek tentang Isra' dan Mi'raj. Untuk kita nak mengingati kisah yang berlaku pada bulan Rajab, mengikut kaum yang masyhur lah. Lalu tu peristiwa Isra' dan Mi'raj, bagaimana Ustaz Syukri telah memberi tahu tadi, bukan cerita dongeng, bukan cerita hak serupa dengan orang-orang hak tidak beriman faham. Seperti Abu Jahal dan pengikut-pengikut dia. Isra' dan Mi'raj merupakan satu mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Setelah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dalam keadaan rusing selepas daripada Siti Khadijah meninggal dunia dan juga pak saudara dia meninggal dunia, iaitu ayah bagi Sayyidina Ali. Lalu tu peristiwa itu berlaku Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala perintah kepada Jibril suruh bawa Nabi naik untuk menerimakan amalan semaya. Maka dalam peristiwa itu tak kena kecek panjang lah, oleh kerana masa terhad. Saya akan sebut 2-3 perkara di petang hari ini. Kenapakah Allah Subhanahu wa taala suruh Nabi terima semaya saat itu tidak melalui Jibril. Itu satu perkara nak ayat kata semaya, satu amalan hak besar, satu amalan hak lebih
selepas daripada mengucap kalimah syahadah, maka semayalah utama sekali, semaya haklah yang lebih sekali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis salah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang bermaksudnya bacalah serta ikutilah apa yang diwahyu kepada kamu, ialah Al-Quran. Dan dirikanlah semaya, sesungguhnya sembahyang itu dapat mencegah kamu daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dan sesungguhnya mengingati Allah, yakni semaya adalah lebih besar keutamaan dari ibadat-ibadat lain. Dan Allah amat mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi pendek kata, kalau kita nak mengubahkan seseorang jadi molek, nak mengubahkan seseorang jadi comel, dalam kehidupan harian dia tak lain tak bukan kena jaga semaya so ya. Kalau kita tak jaga semaya, kalau kita tak peduli hal semaya, kalau kita tak mengambil berat hal semaya, maka segala masalah akan berlaku di atas diri kita. Kerana semaya menjadi benteng, menjadi penghalang daripada perkara-perkara yang tak comel, dari perkara-perkara yang tak molek. Contoh di hari ininya, pasal apa boleh anak kita, cucu kita tak comel, tak molek, dapat perangai dia tak molek, melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Oleh kerana masalah duk di semaya. Kalau jaga semaya we kena, jaga semaya we betul, jaga semaya we molek, maka seseorang itu akan jadi baik, akan jadi comel, akan jadi molek seseorang itu. Oleh kerana semaya merupakan janji Allah dapat boleh mencegah perkara hak tak molek, dapat boleh mencegah perkara-perkara hak tak comel. Maka kepada kau ibu dan kau bapa, khususnya saya sendiri, jaga bab semaya. Oleh kerana Allah Subhanahu wa ta'ala jelas dalam Quran semaya boleh cegah perkara-perkara yang tak comel. Kita tak usah carilah. Kalau anak cucu kita tak molek, kita tak usah cari jalan lain. Kita cari jalan apa yang telah diperintah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana di hari ini orang tua tak berani nak lari anak. Tak berani nak roda anak kerana buku semaya ni. Pasal semaya ni benda besar. Kalau kita tak berani nak cegah perkara besar ni, maka kita akan menerima kesusahan lah. Bagi ibu bapa yang ada anak ataupun mana-mana rumah, kalau tidak ada orang semaya dalam rumah kita tunggulah Allah Subhanahu wa ta'ala akan turun bala bencana di dalam rumah kita. Di atas dunia boleh tengok, apatah lagi di akhirat esok tak kena kecek banyak dah. Dan oleh itu kita kena perih. Dan kita kena lawa sekiranya kalau ada dalam rumah kita tak semaya. Kalau ada dalam rumah kita orang tak semaya seorang, supaya dengan kita benda bisa dalam rumah kita. Dan supaya ada benda bisa dalam rumah kita, ataupun supaya dengan ada satu penyakit dalam rumah kita. Lalu tu apabila ada orang tak semaya dalam rumah, seolah kata Allah Subhanahu wa ta'ala tidak turunkan rahmat dalam rumah tu.
Lalu tu sabit tu berpendapat ulama yang mengatakan orang yang tak semaya dalam rumah kena halau tubik daripada rumah. Setengah pada setengah sebut dalam kitab. Kalau tak semaya tapi dia tak engkar tu, setengah ulama kata suruh potong tekok. Ni nak ayat kata besarnya amalan semaya. Lalu tu untuk kita nak anak-anak kita rajin semaya, kena hajar anak kita adibu auladakum bisalah, kena hajar ada anak kita jadi tingkah laku anak kita tu suka dengan semaya. Bila saat ni tu kata dalam kitab Tarbiyatul Abna, dia kata setelah anak kita mula tahu, mula kenal tangan kiri dan tangan kanan, apabila kita sebut mana tangan kiri, dia akik tangan kiri. Apabila kita sebut tangan kanan, dia dapat akak tangan kanan. Maka apabila anak kita faham dah soal jawab kita saat itu, maka mula boleh dah kita nak suruh ataupun nak hajar anak kita semaya. Desa lagi nak bagi anak kita jadi biasa dalam bab semaya ni, kita kena bawa anak-anak kita pergi semaya di masjid. Saya sekali langsungnya saya buat satu contoh mudah-mudah. Kita nak bagi anak kita jinak, nak bagi anak kita mudah dengan asuhan kita, mudah dengan nasihat kita. Dan kita bawa anak kita pergi di masjid. Kerana masjid tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala turun rahmat. Tempat Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak baiki seseorang manusia. Di zaman Nabi SAW, Nabi baiki umat dia, Nabi baiki sahabat dia, iaitu Nabi baiki di dalam masjid. Segala urusan agama, Nabi selesai di masjid. Kita tengok contoh cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. Semaya masuk dalam masjid, satu ketika Nabi sujud, cucu naik di atas belakang. Ini nak ayat kata contoh dan tauladan. Kalaulah kita seseorang ibu bapa mau nak anak kita jadi baik, mau nak anak kita jadi comel pakai perangai, tak siwi lawa kita, ubat yang paling mahal sekali, ubat yang paling molek sekalinya, iaitu kita jaga anak kita, wismaya cukup 5 waktu. Jaga lebih-lebih lagi anak laki-laki, kita bawa anak kita pergi masjid. InsyaAllah apabila kita didik lagu tu, kita akan dapat kemanisan dalam rumah tangga kita. Kita akan dapat keindahan ataupun serenuk dalam rumah kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, baiti jannati, rumah aku adalah syurga bagi aku. Maka di hari ni, jarang nak sebut kata rumah adalah syurga. Oleh kerana apabila ada anak wakwi orang tua tak senang hati, timbul apa masalah dalam rumah tangga, pucanya kita tak jaga semaya. Lalu tu kita nak jaga semaya ni lagu mana tak lain tak bukannya kalau kita semaya saja. Kalau kita semaya saja, semaya tak kena, tak boleh mengubah juga. Hak boleh mencegah daripada benda kemungkaran, boleh mencegah perkara-perkara hak tak molek tu, semaya hak Tuhan terima. Kalau semaya kita Tuhan tak terima, kalau semaya kita tak betul, kalau semaya kita ni bukan cara Nabi SAW, maka semaya kita tidak dapat boleh mencegah daripada perkara-perkara fahsyah dan mungkar. Lalu tu yang pertama sekalinya, kita kena jaga dalam bab wa'ai semaya. Kita nak wa'ai semaya ni, kita kena jaga molek. Contohnya, basuh muka, bagi orang perempuan utamanya, kena heret anak rambut turun.
Basuh muka makna kata berata, basuh muka berata, basuh tangan rata, ada gapo hak yang dak lekat di celah kuku kita kena buat tu baik. Comel. Comel. Comel ke apa? Comel wa ismaya kita can know. Kita betul kita belajar ni apabila kita jumpa dengan orang reti, kita jumpa dengan orang pandai, kita jumpa dengan orang tok-tok guru ke, kita suruh tengok. Apa-apa coba tengok saya buat semaya ni kena kedak ni. Kalau punuh rusak kita buat semaya kita pun rusak. Apabila semaya kita rusak, maka segala amalan kejahatan tidak akan boleh ngubah. Tak boleh nak ngubah. Pasal apa? Pasal masalah di semaya. Sabit tu satu soalan dia menurut kano kau semaya sokmu, tapi benda muka, benda hak tak comel masih dok buat lagi. Oleh itu kita nak baiki di semaya kita. Nak baiki semaya, kita baiki di apa nama? Kita baiki di air semaya kita tu comel. Yang kedua, kita kena jaga hati kita, sentiasa kita itu ingat kepada Allah semasa kita duduk semaya. Nak kena ingat kepada Allah Ta'ala. Jangan hati kita semaya. Lepas tu, masa semaya, semaya tapi hati kita pergi kata pindah. Nah, setengah-setengah orang dulu kata semaya boleh jadi tok nujung. Pasal apa? Nah, lupa anak kecil kita mula semaya. Nah, nak buat satu masalah nak buat tak boleh. Nah, reti dalam semaya. Ada zaman saya budak-budak dulu. Nak cari rumah. Nah, nak hubung lagu mana, nak kira tak tu baik. Mula dia masuk semaya, dia kata nampaklah semaya boleh buat perkara yang tak boleh buat. Tu orang panggil semaya lagu tu tidak boleh menyelesaikan masalah fahsya dan munkar. Itu yang pertama. Dan jika orang hak tak semaya ni, Allah Subhanahu Wa Taala akan banyak perkara lah. Masa dia hidup, dia mati dalam keadaan usul khatimah. Mati dalam keadaan tak comel, mati dalam keadaan tak molek. Bagi orang yang tak jaga, orang tak semaya ataupun orang tak jaga semaya. Lagu mana mati su'ul khatimah? Tak lain tak bukannya dia mati tidak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Mati tak boleh mengucap, tak boleh sebut kalimah la ilaha illallah. Itu salah satunya orang yang tidak jaga semaya dia. Dan Allah Ta'ala tidak akan beri keberkatan dalam umur dia. Dalam umur dia, dalam kehidupan dia, Allah Ta'ala tidak akan beri keberkatan. Bagi orang yang tak jaga semaya, bagi orang yang melengah-lengah ke semaya, buat main-main dengan semaya. Maka peristiwa Isra' dan Mi'raj itulah perkara pentingnya Nabi SAW menerima dan Allah Subhanahu Wa Taala nak royak kata semaya adalah besar. Dan nak royak kata semaya ni orang panggil imaduddin, dia bagi agama. Lalu tu kalau semaya kita comel, maka segala amalan kebaikan yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala terima. Dan jika semaya kita tak comel, sebanyak mana kita buat amalan kebajikan hak baik, saja tidak Allah Subhanahu Wa Taala tak akan terima segala amalan kita. Dan amalan semaya Allah Subhanahu Wa Taala akak. Mula-mula sekali Allah Taala akan soal, Allah Taala akan hisap pada hari akhirat esok, ialah semaya. Oleh itu yang pertama yang saya sebut di petang hari ini masalah semaya. Dan yang kedua, benda yang berlaku juga seketika Nabi SAW, iaitu perjalanan Isra' dan Mi'raj, iaitu masalah di akhir zaman. Banyak di kalangan manusia saat itu orang panggil bebas dalam minum benda-benda mabuk. Maka jelas di hari ini kita dapat tengok dan kita dapat menyaksi daripada kalangan muda-mudi, laki-laki, perempuan, batas umur tidak sakat lah,
Sehingga ada anak pun duk berlaku perkara-perkara mabuk. Oleh kerana Nabi royak jelas dah. Kullu muskirin haramun. Tiap-tiap benda mabuk tu haram. Sama dia hari ni. Orang panggil boh. Dalam bab benda mabuk ni boh. Lalu tu saya ingin nak serulah kepada kaum ibu dan kaum bapa. Kalau kita ada anak kita, cucu kita, dia berlaku benda-benda lagu ni, makna kata kita duduk dalam keadaan bahaya. Kita duduk di dalam keadaan tak selamat. Seolahnya kalau kita naik satu bahtera, kalau kita naik sebuah perahu. Kemudian dalam perahu saat itu, ada seorang yang nak tebuk perahu. Nah, apabila dia tebuk perahu, akhir suk perahu tu akan gelar. Apabila bergelar, semua orang yang duduk di dalam perahu tadi akan binasa semua. Di makia tu juga, jalan sekiranya dalam rumah kita ada orang tak semaya. Dalam rumah kita ada anak cucu kita duk main perkara-perkara mabuk, perkara-perkara yang tak comel. Kalau kita tidak mengubah, kalau kita tidak menyelesaikan masalah itu, tah dunia kita tidak akan jumpa dengan kemenangan. Di atas dunia kita tak akan boleh rasa kesenangan. Apatah lagi setelah kita mati, tak kena kecek banyak dah. Oleh kerana dah kita nak goyak atak, nak buat gano, tak ada arah, ikut dia tak boleh. Kita kena tahan dan kita kena jaga, jangan ada di dalam rumah kita. InsyaAllah kalau kita pakat jaga rumah masing-masing, InsyaAllah kita akan dapat kemenangan. Kalau kita duk lock, kita tidak akan dapat kemenangan. Oleh kerana Nabi SAW ada seorang perempuan dia duk tanya Nabi masalah lagu ni. Dia dengar Nabi bersabda, iaitu dia katakan an Asma'a binti Yazid annaha sami'at an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu man sharibal khamra lam yardallahu anhu 40 lailatan wa in mata kafiran wa in taba taballahu alaihi wa in aada kana haqqan 'ala Allahi an yaskiyahu min tinatil khabal. Qalat qultu ya Rasulullah wa ma tinatal khabal? Qala sadidun ahlin nari. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad yang mengatakan bahawa sebarang siapa yang minum arak, siapa yang makan benda mabuk, maka Allah tidak akan redha kepadanya selama 40 malam. Dan apabila ia mati, dalam saat itu kalau mati dalam keadaan mabuk, matinya dalam keadaan kafir, bukan Islam. Mati dalam keadaan kafir. Dan bila ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubatnya. Kemudian apabila dia mengulangi kembali minum semula, maka Allah memberi minumnya, iaitu nanah bercampur dengan darah semasa dia duduk dalam ni akhirat esok. Itu yang kedua. Yang ketiga, dengan secara rekahnya, orang yang tak akan dapat selamat setelah daripada Nabi SAW dengar tangisnya semasa Nabi dalam perjalanan Isra' dan Mi'raj. Teriak-teriak, maka Nabi tengok di kalangan orang perempuan yang paling banyak masuk neraka. Lalu tu ada semua saat itu 9 jenis manusia yang duduk dalam tu. Salah satunya perempuan yang duduk tergantung. Allah Ta'ala sakuk semacam mata kain sakuk di lidah, duduk bergantung. Maka kata Nabi, gapo kesalahan si perempuan ini?
Maka kata Nabi, maka kata Jibril, orang ning masa dia hidup di atas dunia suka wahai mengepek ke tok lelaki, suka wahai maki ke tok lelaki, suka wahai kata huduh pada tok lelaki, maka dia di akhirat esok Allah Ta'ala akan gantung mulut dia dengan mata, dengan mata kain. Oleh itu, dengan masa yang ringkas tidak mengizinkan untuk saya pada petang hari yang berbahagia ini, apa yang baik itu daripada Allah, apa yang tidak baik itu di atas kejahilan saya memohon maaf di atas kesilapan. Maka untuk di petang hari ini, sekadar ini dulu. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallah khairan jazak. Jadi terima kasih kepada Al-Fadil Al-Ustaz Muhammad Zaki bin Yusuf yang sudi bermuzakarah kepada kita pada petang ini ada masalah berkenaan dengan pengajaran daripada kisah Isra dan Mi'raj. Jadi apa saja yang kita dapat dengar, dapat tahu tentang peristiwa ini, insya-Allah lah kaum ibu, kaum bapa boleh kita ambil pengajaran daripadanya. Di antaranya amal semaya. Boleh menjadi peringatan lah kepada kita ni bahawasanya melianya amal semaya ni, mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ambil kefarduan amal semaya ini kepada kita semua ni. Oleh itu kita kena jagalah amal semaya ni dengan sebenarnya, dengan sesungguhnya. Dan yang kedua, insya-Allah lah kita dapat jaga semua daripada apa saja yang akan bawa kita ke dalam neraka. Oleh kerana Rasulullah gambarkan kepada kita ni banyak gambar-gambar azab bagi mereka yang orang yang melanggarkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita bakal jagalah supaya kita dapat sedar dan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Yang saya dengar kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati sekalian, lihat kepada masanya tidak mengizinkan lagi. Oleh itu jika ada tersalah dan tersilap dalam cakapan kami pada sekarang ini, jika ada sedikit sebanyak percakapan kami tersinggung perasaan kaum ibu, kaum bapa, maka haraplah cucu akan maafkan kepada kami kedua. Dan pada kali ini kami berdua terpaksa mengunduri dulu. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada masa yang sama dan juga pada hari yang sama. Dan pada kali ini kami berdua terpaksa mengundur diri dulu dengan katanya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.